warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'amalan wazidna 'ilman wa 'amalan wa fiqha. ووسع مدارك عقولنا وافتح لنا كل أبواب العلم يا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين ويا رب العالمين. أما بعد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita telah masuk hari yang keberapa tuan-tuan? Hari ke-36, Jumaat 10 September 2021 dah. Makna 36 kali dah kita baca, banyak dah. Hari ini kita akan sambung bait yang ke-109, iaitu ada 4 bait sebelum tamat bab ini, bab al-mu'arrif bi al. Setelah itu kita akan masuk babul ibtida' lah, al-ibtida', bab mubtada'. Dekat dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa ba'dul a'lami alayhi dakhala lilamhi ma qad kana anhu nuqila kal fadli wal harithi wan nu'mani. Lupa nak tayang. Okey. Kal fadli wal harithi wan nu'mani fa dhikru dha wa hadfuhu siyani. Wa ba'dul a'lami alayhi dakhala lilamhi ma qad kana anhu nuqila kal fadli wal harithi wan nu'mani fa dhikru dha wa hadfuhu siyani. Bermula sebahagian daripada isim-isim alam. Wa ba'dul a'lami alaihi, ke atasnya, ke atas al-alam, dakhala, masuk ia, masuk apa? Al, masuk alif lam. Ini ialah kita duduk dalam apa ni? Al, duduk dalam, tengok balik, duduk dalam al apa? Dia ada al macam-macam. Al-za, zaidah. Al-za, zaidah. Jadi istilahnya, masuk alif lam itu tujuannya lilamhi. Jadi setelah ini, tuan-tuan dan puan kena mahir dengan dua ibarat ini. Dua ta'birat ni, dua ta'bir ni. Pertama, yang telah pun berlalu, dia panggil alam alladhi qarana al-wad'ahu. Alladhi qarana al-wad'ahu. Ataupun nak mudahnya, alladhi qarana al fi wad'ihi al-asli. Panjang sikit. Buat sebut dengan Ifan. Al-qarana, afwan. Qarana al-wad'ahu. Qarana al-wad'ahu ka wad'ahu ka, bolehlah kalau wad'ahu fi wad'ihi. Kan? Qarana al-wad'ahu. Ataupun fil wad'i. Senang. Qarana al-fil wad'i. Maknanya isim alam yang qaranat al fil wad'i, disertakan dengan alif lam pada ketika dia digunakan. Dia sudah isim alam.
Jadi seolahnya dia bertemu dua ataupun ijtima' dua ma'rifah. Contohnya telah lalu. Jadi pegang betul-betul kerana hari ini kita akan diperkenalkan dengan satu istilah baru. Istilah baru ini ialah al ba'da wad'ihi lilamhil asl. Al ba'da wad'ihi lilamhil asli. Itu yang dimasukkan lilamhi ini. Baik, anda ulang pelan-pelan kita pergi. Kita telah diperkenalkan dalam untuk makluman al yang anda sebut tadi, alladhi qarana al wad'ahu ataupun alladhi qarana al artinya alif lam fil wad'i, itu dalam syarah Ibnu Aqil tidak disebut. Hanya disebut oleh Syekh Muhammad Muhyiddin, tu depan muhaqqiq tu, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Istilah tu iaitu pada kalimah apa? Pada kalimah, ada kalimah-kalimah yang tertentu, iaitu contohnya kalimah yang disebut dalam bait Al-Lata. Jadi Al-Lata itulah ismu sonamin tu. Ada alif lam tak? Alif lam itulah alif lam zaidah, kriteria dia alladhi qarana al fil wad'i, disertakan dengan al pada asal penggunaan dia tu. Sedangkan dia orang kenal dah Lata. Itu istilah dia. Jadi termasuk dalam tu Al-Lata wal Uzza, lagi satu As-Samuel, Samuel. Jadi yang itu satu hal. Bila kita baca bait hari ini, wa ba'dul a'lami 'alaihi dakhala lilamhi ma qad kana anhu nuqila. Adapun kategori yang pertama, alladhi qarana al fil wad'i, iaitu secara tidak langsung telah disebut dalam bait 107. Waqad tuzadu laziman kallati wal kallati. Waqad tuzadu laziman kallati wal ana wal ladina thumma allati. Bait 107 tu kalimah allat, nama bagi satu berhala itu ialah alif lam, itu alif lam alladhi qaranat fi wad'il asli, ataupun fi aslil wad'i. Terpulanglah nak tulis macam mana, tapi mafhum dia samalah. Maknanya dia sudah pun alam, dia isim alam yang disertakan dengan alif lam pada penggunaannya yang asal. Dah datang ada alif lam. Pernah dengar ada orang kata Lata, Uzza? Tak ada. Lata wal Uzza disertakan dengan alif lam. Jadi soalannya ijtima' ma'rifatain, mu'arrifain. Terkumpul dua ma'rifah. Baik, itulah alif lam itu dinamakan alif lam zaidah lazimah. Zaidah tu alif lam yang tambahan saja. Dah makrifah dah. Sedangkan alif lam itu ialah apa dia? Nakiratun qabilu al-mu'athira. Isim nakirah yang terima alif lam dan dia terefek. Dia jadi makrifah dengan sebab alif lam. Dia sudah makrifah, maka dia menjadi levelnya itu turun sedikit, dia panggil alif lam. Tapi lazimah la yajuz hadfuha, tak boleh buang. Jadi hari ini wa ba'dul a'lami 'alaihi dakhala lilamhi ma qad kana anhu nuqila. Istilah barunya ialah ditambah alif lam zidat al ba'da wad'ihi, setelah dia digunakan. Yang tadi pada penggunaan asli. Ini orang guna dulu, baru alif lam itu datang kemudian. Artinya alif lam itu ialah alif lam al ba'da wad'ihi, tetapi tujuannya lilamhil asli. Lamhul asl. Arab kata lamhul usul. Lamhul usul. Jadi dua ni kita kena compare tak dekat-dekat baru kita nampak. Kedua-duanya ialah alif lam zaidah. Baik. Lilamhi ma qad kana anhu nuqila. Untuk lam dia sebut umumlah. Adapun nanti yang disebut oleh Ibnu Aqil lilamhus sifah. Karena itu yang majority. Ada banyaklah, ada lilamhus sifah, ada lilamhi yang kedua dipanggil lilamhis sifah, artinya manqul min sifah. Ada lilamhil masdar,
ada lilamhi min ismi jins ghairi masdarin. 3. Tapi dia letak yang umum, nama yang umum, lilamhil asl. Lilamhil asli, untuk pada makna kita terjemah min lamhun, imbas kembali yang asal. Flashback, the basic, flashback the basic. Kata apa ni? Tak pergi faham Bahawa ni mak tak pernah nampak lagi. Kal fadli wal afwan lilamhi ma qad kana anhu nuqila, maksudnya untuk tujuan lamhul asli, barang yang sesungguhnya adalah ia lamhul asli itu anhu darinya, nuqila dinaqalkan, makna dinukilkan. Dinukil ni mana diambil. Sebab itu bila ada kalimah anhu nuqila, mafhum mukhalafah dia tolong dhabit, terkeluar alam murtajal. Sebab syarat untuk ini mesti alam manqul. Kama qalahu asy-syarihu, seperti yang disebut oleh syarih itu adalah Ibnu Aqil. Mesti alam manqul. Alam murtajal apa? Ma lam yasbiq lahu isti'malun qabla al-alamiyah fi ghairiha. Itu alam murtajal. Tidak terdahulu oleh penggunaannya sebelum diguna pakai sebagai isim alam. Dia start dengan kalimah itu, dialah isim alamnya. Adapun alam manqul ialah dia mushtaqun, diambil dari sesuatu, diolah-olah menjadilah dia alam manqul. Maka ta'rifnya ma sabaqa lahu isti'malun fi ghairil alamiyah, barang yang telah terdahulu baginya oleh penggunaannya pada bagi selain isim alam. Mana step awal dia mungkin kalimah fi'il, dia mungkin kalimah sifat, dia mungkin kalimah masdar, dia mungkin kalimah isim jins tapi ghair masdar. Ubah baru jadi isim alam. Itu alam manqul, dan itu ialah syarat untuk alif lam zaidah yang masuk bagi tujuan lamhul asl, lamhul asli. Baik. Zakaral musannifu, kita cek dulu kok ada yang ada sangkut ke mah? Ada. Okey, semua alhamdulillah boleh masuk. Zakaral musannifu fima taqaddama, telah menyebutlah oleh al-musannif pada barang yang telah terdahulu itu, annal alif wal lam takunu mu'arrifatan, bahwasanya adalah alif dan lam itu adalah ia alif lam itu ma'rifah. Ada yang tak boleh masuk lagi. Tapi kalau tak boleh masuk, kalau tak naik minta admit di sini, maknanya talian tuan-tuan dan puan lah, internet lah. Yang tu tak, kita tak boleh nak bantu. Kalau dia sangkut ke admit, admit klik je boleh masuk lah. Itu kena tambah data lah. Okey, ni naik dah. Ni dah masuk. Okey, dah masuk lah. Baik. Wa takunu, dan adalah ia alif lam itu zaidatan, itu yang paling basic, paling umum, telah pun disebut, telah pun dinyatakan oleh al-musannifu. Wa qad taqaddama al-kalamu alaihima, dan sesungguhnya telah terdahululah perbahasan ke atas kedua-duanya tentang alif lam mu'arrifah dan alif lam zaidah. Thumma dzakara, kemudian telah menyebutlah oleh al-musannif fi hadzainil baitaini, pada dua bait ini, iaitu bait 109 110 110, annaha, bahwasanya ia alif lam itu lilamhi sifah. Nampak syarah Ibnu Aqil dia sebut yang secara khusus dulu based on contoh tadi. Contoh mana? Al-Fadli, Al-Harith, An-Nu'man. Itu based on contoh, dibahagikan 3. So ketiga-tiga ini ialah lamhus sifah, lamhul asli. Flashback balik kepada yang asal. Baik, ada setengah-setengah tok guru, tengah-tengah kita dia kata alif lam itu alif lam mulahadhatul wasfi, itu alif lam lilam sifah tu. Pak. Alif lam mulahadhatul wasfi, mulahadhah wasfi. Sama aja maksud dia lamhi. Bahasa moden kita kata mulahadhah. Bahasa yang dulu dia tak lilamhil asli.
Wal muradu biha, dan yang dimaksudkan dengannya itu ialah ad-dakhilatu ala ma summiya bihi min al-a'lam, iaitu yang masuk ke atas barang ataupun kalimah yang diletak namakan, dipernamakan dengannya minal a'lamil manqulah, daripada isim-isim alam manqul, mimma yasluh dukhulu al-alaih, dari barang, dari sesuatu yang boleh masuk alif lam ke atasnya. Ka qaulika, seperti kata kamu hasanin, ka qaulika fi hasanin, hasan. Hasan, kan? Kita kata apa? Al-hasanu. Alif lam yang ada pada al-hasan itu dipanggil alif lam. Kalau nak ikut baca kata-kata lengkap, alif lam wa ba'da wad'ihi li lamhil asli. Ba'da wad'ihi li lamhil asli. Apa maknanya? Apa dia asal bagi hasan? Kita kata dalam maksud husnun, elok. Kita imbas kembali kepada orang yang nama tu. Kalau kita nak kata dia ni orang yang sangat baik, suka membantu, suka apa, kita kata al-hasan. Ra'aitu al-hasana. Jadi alif lam itu jadilah alif lam di lamhil asli. Sifat dia sangat baik. Ada elemen at-tafaul di situ. Kalau kita nak kata aku sekadar lihat hasan saja, dia diri dia, bukan sifat dia, kan? Sebab itu dia kata lilamhus sifat, sifat baik dia. Aku nampak batang tubuh hasan, kita kata apa? Ra'aitu hasan. Kan? Tapi kalau kita nak lebih makna daripada itu, sifat dia, kepribadian dia, ketokohan dia sangat baik. Mana kita kata ra'aitu al-hasana. Nak masuk lamhul asli. Jadi hasanun kan daripada husnun, kan dia alam manqul. Dia ambil daripada hasana, fi'il madhinya hasana, masdarnya apa nama, hasnun, kan? Dia ambil daripada tertentu, dia mushtaqun. Tapi bila dia kan apa nama sifat, bila sifat hasanun tu kan sifat musyabahah tu, setengah-setengah kita duk belajar sebelum ni. Tapi untuk nama yang orang, untuk lilamhil asli, nama orang tu hasan. Hasan. Kita nak lamhul asli, lamhul sifah secara khusus. Kalau kalimah hasan, kita kata al-hasan. Itu makna lamhul asli. Maknanya kita flashback, kita nak fokus lebih tentang sifat dia. Lebih tepat hasani lamhul sifah. Sifat dia yang baik, dia suka bantu orang, suka apa. Itu makna yang tersembunyi dipanggil. Tersirat. Bukan yang tersurat. Okey, ambil contoh lagi banyak, jangan kalimah tu saja. Wa aktsaru, dan paling banyak ma tadkhulu 'ala al-manqul, wa aktsaru ma tadkhulu 'ala al-manqul min sifatin ka qaulika fi harithin. Kan? Ini paling banyak masuk kepada harith. Harith tu ialah isim fa'il. Nama orang Harith. Dia alam manqul ataupun alam murtajal. Alam manqul dia ambil daripada harsun, masdarnya. Harsun apa? Membajak, menanam. Harsun membajak lah kan. Harsun, bajak tanah ni makna orang rajin. Kan? Kemudian harithun, orang yang membajak, isim fa'il, sifat lah. Kalau kita sebut harith, tapi bahasa Melayu tak ada lah benda ni. Ini bahasa Arab. Tapi kalau kita nak tafaul, nak pandang tinggi dia, nak mengharapkan kebaikan lebih kepada dia, dia seorang yang sangat rajin untuk bajak tanah, tak bercucuk tanam, kan, menjadi contoh pada orang kampung. Dia hidup ya'ishu wa yahruthu, hidup dia dengan kerap membajak tanah. Jadi dia kata ra'aitu al-haritha, aku lihat al-harith. Maka alif lam itu sebab apa? Dia tidak menjadi alif lam ma'rifah. Kerana dia sudah ma'rifah. Kan? Dia isim alam kata nama khas. Jadi ada alif lam juga, alif lam zaidah lazimah, tujuannya lilamhil asli. Lilamhil sifah. Nak fokus kepada sifat dia yang dia ni memang seorang yang sangat rajin. Jadi letakkan alif lam. Maknanya tidak ada pada makna yang tidak ada alif lam. Tak sama.
Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam bait 110, 110, musannif ada sebut kal fadli wal harithi wan nu'mani. Lepas tu dia kata apa? Fa dzikru dha wa hadfuhu siyani. Menyebutnya, nya artinya meletakkan alif lam pada al harith dan hadafnya dia kata siyan. Sama. Itulah dibangkang oleh Ibnu Aqil. Ibnu Aqil itu mana sama. Itu dia panggil al-i'tiradat ataupun al-intiqadat. Benda yang dia kena bangkang, dia bangkang. Kita jangan bangkang untuk guru lah. Kita ikut je. Dan ini perbahasan. Maknanya mereka ni orang yang layak untuk komplit. Kerana ada hujah, ada bukti. Faham tak tu basic dia? Satu. Waqad tadkhulu itu manqul min sifatin. Manqul, alam manqul min sifah dalam bait dhabit pada kalimah al-harith. Dan ada kalanya qad masuk kepada fi'il mudhari' bermakna limakna at-taqlil. Ada kalanya masuk alal manqul min masdarin, masuk kepada manqul min masdar, ka qaulika fadlin, ka qaulika fi fadlin, seperti kata kamu pada kalimah fadlin. No, dalam matan kal fadli. Kan? Boleh saja kita panggil orang nama dia fadli ataupun fadlun, tapi tidak ada makna seperti mana makna kalau kita tambah alif lam lilamhil asli. Kalau hak umum, hak atas sekali dia panggil lilamhil asli. Di bawah tu ada manqul min sifah, lamhus sifah, lamhun min masdar, lamhun min ismi jinsin ghairi masdarin. Seperti dia tu, hadza al-fadlu. Inilah dia orang yang nama Fadli, dia ni hebat ni. Dia banyak kelebihan. Itu makna lamhul asli. Nampak? Apa yang mengharuskan boleh masuk di dalam kat dia? Pada Al-Harith, pada Al-Hasan, pada Al-Fadli. Alladhi jawwaza dukhulu al, yang mengharuskan masuk alif lam pada dia, hiya lamahtal asla. Iaitu ketika awak nak flashbackkan balik, nak pandang balik yang asal dia tu. Jadi sifat dia tu. Jadi fa bi'tibaril asli, dengan iktibar yang asli itu sah dukhul al. Kalau tidak, tak ada sebab itu, kena cari sebab-sebab yang lain. Faham? Itu maksud al ba'da wad'ihi li lamhil asli. Lagi. Wa 'alal manqul ay qad tadkhulu 'alal manqul min ismi jinsin, daripada isim jins yang bukan masdar, ghair masdarin. Ka qaulika fi Nu'man. Orang yang nama Nu'man, seperti kata kamu pada kalimah Nu'man. Jadi an-Nu'man wa huwa fil asli min asma'id dam. Nu'man tu asal dia nama darah, ad-dam. Nampak? Jadi an-Nu'man ala manqul min isim jins yang bukan masdar. Fayajuzu dukhul al fi hadhihi thalatha nazaran ila al-asli. Maka haruslah oleh masuk alif lam pada ketiga-tiga ini, contoh ini, iaitulah pada al-fadlu, al-harithu, an-nu'manu, memandangkan, melihatkan kepada al-asli, nazaran ila al-asli, artinya tujuannya lilamhil asli, macam yang kita sebutkan tadi. Wa hadfuha, dan buangnya ialah nazaran ila al-hal, memandangkan kepada, melihatkan kepada hal, makna ketika itu yang asal dia digunakan pakai namanya begitu tanpa alif lam, tanpa ada makna tambahan. Seperti mana ketika kita masukkan alif dan lam. Baik. Sebab apa masuk alif lam pada An-Nu'man? Bila kita masuk alif lam pada, sedangkan dia ismun min asma, dia nama darah. Dia bab situ kan. Al-aslu min asma'id dam, asal pada nama darah. Bila kita masukkan alif lam An-Nu'man, dia menggambarkan lamhul asli apa dia? Asal bagi darah apa dia? Al-humrah allati yadullu 'alaiha lafdhuhu bihasbil asli al-awwal iltizaman. Jadi merah tu, kemerah-merahan tu, darah dia asli. Kita kata An-Nu'man, lamhul asli. Mungkin orang yang bernama Nu'man, merah ni membara daripada semangat ke apa,
Kalau Nu'man biasa, tapi An-Nu'man lamhul asli. Asal usul perkataan Nu'man itu al-humrah fid dam. Faham? Alhamdulillah clear ni. Baik. Oh, kita tak scroll. Ha? Patah balik, no, flashback mana asli dia, makna dia asli. Contoh macam orang yang nama Harith, nama dia Harith lah. Tapi kalau masuk Islam, Al-Harithu, apa asal bagi makna kalimah Harith? Harthun membajak, Yahruthu. Mana orang yang nama Harith ni, Al-Harithu memang rajin membajak, bercucuk tanam, buat apa nama, tanam sayur, buat bendang apa semua. Nak kata Al-Harithu, lamhul asli. Tu je maksud nak cerita. Ha. Baik. Tak apa, lagi ada soalan, timpan dulu, kita tanya di ujung. Wa asyara biqaulihi, dan telah isyaratlah oleh al-musannif dengan katanya lilamhi ma qad kana anhu nuqila ila anna faidata dukhulil alif wal lam ad-dalalatu ala al-iltifat. Nampak? Kita duk tanya-tanya tadi ni, apa dia ni? Lamhul asli. Jadi faedah ila anna faidata dukhulil alif wal lam, faedah ataupun manfaat masuk alif lam ialah tujuannya apa? Ad-dalalatu 'ala al-iltifat, iaitulah dilalah untuk iltifat. Iltifat ni apa? Nak alihkan perhatian. Al-iltifat ila al-aslil, ila aslil makna. Alihkan perhatian. An-Nu'man, Al-Harith, Al-Fadl. Bahasa Melayu tak ada, tu yang kita tak boleh nak imagine tu. Ini bahasa Arab sangat-sangat hebat. Subhanallah, kalam Allah. Alal iltifati ila ma nuqilat anhu, untuk palingkan kepada apa yang telah dipindah darinya. Makna dia yang asli lain, yang asal nu, yahruthu nu, min sifatin au ma fi ma'naha, daripada sifat ataupun barang sesuatu yang ada pada maknanya, makna benda yang kalimah yang kita letak alif lam tu pada asalnya apa. Anak tu je nak cerita, jangan fikir lebih. Ada kalanya benda-benda kita fikir lebih-lebih, kita tak faham balik. Kita faham apa yang kita yang anda sebut ni, takat tu dulu. Mudah aja, lamhul asli. Wa hasiluhu. Jadi istilah dalam Ibn Aqil kita hasiluhu ini macam khulasah lah, kesimpulan. Hasilnya annaka idza aradta bil manquli min sifatin wa nahwihi, bahwasanya anda apabila anda nak mahukan dengan manqul itu, manqul min sifatin wa nahwihi, dan seumpamanya, seumpama sifat, annahu innama summiya bihi tafa'ulan bima'nahu, bahwasanya hanya saja ianya dipernamakan dengannya tafa'ulan, maf'ul li ajli, kerana tafa'ul, bima'nahu, dengan maknanya. Tafa'ul ni apa benda? Optimis. Tafa'ul lawan dia tasya'um. Orang yang optimis kita kata mutafa'ilun. Mutafa'il ni orang yang pandang positif, mengharapkan lebih baik daripada yang telah baik. Tasya'um orang yang pesimis. Pesimis ni orang yang negative mind and thinking. Tafa'ul orang yang positive mind. Jadinya seolahnya ada elemen-elemen harap dan doa. Kita tak alif lam tu ialah tafa'ul. Mudah-mudahan kalau dia tak rajin pun dia rajin cucuk tanam. Mudah-mudahan kalau dia tak baik pun dia baik. Itu tafa'ulan bimaknahu. Kalau dalam bahasa Arab, tafa'ul ni kita kata ibaratan an mailin au nuzu'i, makna kecenderungan nahwan nazar ila janibil afdal, terhadap ke arah melihat kepada benda yang lebih baik, wal ijabi, dan ke arah yang positif. Itu tafa'ul. Ataita bil alif wal lam lidalalati ala dhalik, anda datangkan dengan alif dan lam untuk menunjuk kepada yang demikian itu. Ka qaulika al-harithu, al-harithu nazaran ila annahu innama summiya bi litafa'ul, melihatkan, memandangkan kepada bahwasanya ianya hanya dinamakannya itu, dengannya itu ditafa'ul, untuk tafa'ul. Apa dia? Wa huwa, iaitu annahu ya'ish, sesungguhnya ia hidup. Hidup ni artinya panjang hidup dia, usia dia, itu ya'ish. Digunakan ya'ish fa'il mudhari' lil istimrar,
ya'ish, mudah-mudahan hidup umur dia panjang. Wa yahrithu, dan mudah-mudahan dalam hidup panjang tu jangan umur dia panjang, pemalas. Rajin membajak sawah, membajak kebun dan sebagainya. Itu tafaul. Wa kadza, dan demikianlah kullu ma dalla ala ma'nan, setiap sesuatu, setiap barang yang menunjuk di atas satu makna, wa huwa mimma yusafu bihi fil jumlah. Iaitu barang yang disifatkan dengannya pada satu jumlah. Ka fadlin wa nahwihi, seperti mana kalimah fadlin tadi ni dan seumpamanya. Wa illam tanzur ila hadha, ini fardu takdir. Andainya kamu tidak melihat kepada sudut ini, kepada ini, wa nazarta ila kaunihi alaman sahaja, dan anda melihat kepada keadaannya itu hanya sekadar isim alam sahaja. Harith, isim alam. Lam tudkhilil alif wal lam, nescaya kamu tidak perlu memasukkan al alif wal lam, bal taqulu, bahkan kamu sebut benda fadlun, Harith wa Nu'man. Fadukhulul alif wal lam afada ma'nan la yustafadu bidunihima. Maka masuknya alif dan lam itu memberi faedah satu makna. Artinya maknanya berubah yang tidak boleh diambil faedah tanpa adanya ada alif lam. Falaysata bizaidatain, maka kedua-duanya itu bukan alif lam zaidah. Ini kata apa ni? Khilafan liman za'ama dzalika. Artinya di sini khilaf dengan, kalau pada zahir kalam musannif soalannya khilaf dengan musannif. Khilaf, seolahnya khilaf dengan musannif. Khilafan liman za'ama dzalika. Maknanya kalau orang beranggapan alif lam itu alif lam zaidah, bukan. Sebab apa? Masuknya kerana ada sesuatu, kerana memberi makna yang baru. Jadi soalannya mereka beranggapan dia menghampiri alif lam ma'rifah juga. Khilafan liman za'ama dzalik. Mana bercanggah dengan mereka yang beranggapan seperti demikian itu. Ini berdasarkan statement ini. Baik. Wa kadzalika, dan demikianlah. Wa kadzalika aidan, dan demikian itu, laisa hadfuha, tiadalah hadfuha, hadfuhuma, hadaf kedua-duanya alif lam itu, wa isbatuhuma, dan mengisbatkan kedua-duanya alif lam itu ala sawa. Baik, ini kita baca sekarang, kita faham dah. Ini bentuk al-intiqadat ataupun al-i'tiradat Ibnu dia lawan lah, dia komplit. Dia kata tidaklah buangnya dan isbatkannya ada sawa. Kama huwa zahiru kalamil musannif, seperti mana zahir kalam musannif. Bal, bahkan al-hadfu wal isbat, sama ada kita hadafkan alif lam ataupun isbatkan alif lam, yunazzalu, meletakkan dia alal halatain allataini sabaqa dzikruhuma. Makna meletakkan dia di atas dua keadaan. Artinya dua keadaan apa? Dua keadaan yang berbeza yang telah disebut, telah berlalu oleh sebut kedua-duanya. Maknanya tak ada alif lam dengan ada alif lam, mana boleh sama? Dua keadaan yang berbeza. Wa huwa annahu, yaitu bahwasanya idza lumihal aslu, idza lumihal aslu, apabila kita nak talmihkan, kita nak flashbackkan, nak beri perhatian kepada yang asal, ji'a bil alif wal lam, kena datang kalah dengan alif dan lam. Wa illam yulmah, kalau kita tak nak perhatikan, nak flashbackkan yang asal, lam yu'ta bihima, tak payah, tak perlulah didatangkan dengan kedua-duanya alif dan lam. Faham? Clear. Dan ini dua bait yang terakhir insya-Allah dalam bab al-mu'arrif bi'al. 111 dah kita. Wa qad yasiru 'alaman bil ghalabah. Menarik ini. Ini banyak maklumat yang kita tak tahu. Ini ada lagi ni maklumat ni. Wa qad yasiru 'alaman bil ghalabah mudhafan aw mashhub al kal 'aqabah. Bait yang seterusnya, wa hadfa al di intunadi aw tudif aw jib wa fi ghairihima qad tanhadif. Wa qad yasiru 'alaman bil ghalabah mudhafan aw mashhub al kal 'aqabah wa hadfu al di intunadi aw tudif
أوجب وفي غيره ما قد تنحذف. وقد يصير علما. Qad masuk pada fi'il mudhari' kadang-kala. Ada kalanya, kadang-kalanya jadilah ia apa? Ia sesuatu kalimah itu alaman, isim alam, afwan. Ada kalanya jadilah alif lam itu alaman bil ghalabah. Maksudnya masuk alif lam itu kepada sesuatu kalimah yang merupakan isim alam. Nah, dia dah isim alam dah. Tapi masuk al lagi. Tapi tujuannya bil ghalabah. Al ghalabah dia panggil. Mudhafun au mashubu al. Baik. Ada dua elemen di sini. Satu mudhaf. Mudhaf itu kembali kepada mana? Al ataupun alam. Kepada isim alam. Sama ada isim alam itu secara bentuk mudhaf. Mudhaf itu menjadi ghalabah. Artinya kalau kita nak tembak balik chapter, kalau kita nak tembak ke belakang balik, isim alam itu isim yang dipanggil isim alam ghalabah itu dia terbahagi dua, sama ada masuk alif lam ataupun dengan mudhaf. Faham tak? Itu dia sebut mudhafun atau mashubu al kal aqabah. Maka jadilah dia isim alam ghalabah. Alam ghalabah. Masuk alif lam ataupun dengan secara idhafat. Jadi kalau mudhaf, contoh dia nanti adalah, pernah dengar ada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu apa lagi? Ibnu Zubair, kan? Itu secara mudhaf. Jadi alam. Ataupun disertakan dengan alif lam. Sebab apa dia letak isu Ibnu Umar mudhaf tu? Sedangkan dia tak ada alif lam. Sebab dia nak cerita isu besar sekarang ialah ghalabah. Dia heret main sekali kalimah Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sebagainya. Sedangkan dia nak cerita tentang alif lam tu. Oh, kalau ada alif lam masuk kepada isim alam, dia jadi alif lam lil ghalabah. Selain daripada alif lam pun ada juga kalimah jadi ghalabah dengan secara mudhaf. Nak dia terbalik. Waqad yasiru alaman bil ghalabah mudhafun aw mashubu al kal aqabah. Baik. Sekali kena tengok sangkut. Alhamdulillah clear. Okey. Wa hadfu al dan alif lam pada isim yang masuk kepada isim alam yang bertujuan alif lam ghalabah itu, hazaf alif lam itu pada dua tempat. Wa hadfu al zi, hazaf alif lam ini pada dua tempat. Pertama, intunadi, pada ketika berlaku an-nida. Au tudif, ataupun pada ketika idhafat. Aujib, wajib. Wa fi ghairihima qad tanhadhif. Pada selain kedua-duanya juga ada kalanya dihadafkan juga. Baik. Min aqsamil alif wal lam. Di antara bahagian alif dan lam, kita duk bincang al-mu'arrif, tajuk besar dia al-mu'arrif bi al ni. Di antara bahagian-bahagian alif dan lam, annaha takunu lil ghalabah, bahwasanya adalah ia alif lam lil ghalabah, nahwu al-madinatu. Al-madinatu wal kitabu fa inna haqqahuma, maka sesungguhnya hak kedua-duanya itu as-sidqu ala kulli madinah. Kan? Kalau tak ni kita sebut Madinah ni semua bandar lah. Semua Madinah tu maksud dia apa? Bandar ataupun pekan. Kan? Kalau sebut kitab pun makna apa? Semua jenis kitab lah hak dia. Sidqu ala kulli madinatin wa kulli kitab. Lakin ghalabat al-madinatu, tetapi bila masuk alif lam, bila sebut al-madinatu, ghalabatlah dia ala madinatir rasul, di atas bandar Rasulullah. Mana dia? Madinah Munawwarah tu. Madinah itu, bandar itu. Wal kitabu, dan kalimah al-kitab pula ghalabah dia atas apa? Lila ghalabah ala kitabi Sibawai,
atas kitab Sibawai. Jadi ma'rufnya kitab Sibawai ni nama kitab dia Al-Kitab. Rahimahullahu ta'ala. Hatta sehingga innahuma idza utliqa, sesungguhnya kedua-duanya itu apabila disebut lam yatabadar ilal fahmi ghairuhuma, tidak bersegeralah kepada kefahaman oleh selain kedua-duanya. Mana bila sebut Al-Madinah, tahulah Madinah Munawwarah. Bila sebut Al-Kitab, tahulah kitab Sibawai. Habis kita tak faham pasal apa? Pasal kita tak erti. Kita tak pernah duduk mengaji. Apa dia Alkitab ni? Dah, dalam dunia keilmuan, dunia kebahasaan, dunia kenahuan ini, dunia bahasa dia. Bila sebut Alkitab, kitab Sibawai. Maka alif lam itu lil ghalabah. Baik. Wa hukmu hadhihi al-alif wal lam. Dan hukum alif lam ini in annaha la tuhdhafu, bahwasanya ia tidak boleh dihadzaf illa fin nida, kecuali pada nurun nida. Pada nida. Au al-idhafah, ataupun kepada pada idhafah. Nahu ya sa'iqu. Kalau ada alif lam tak boleh dihadzaf as-sa'iq. Tapi kalau masuk nida jadi munada, ya sa'iqu, dia tak boleh ya as-sa'iq pada kalimah fis sa'iqi. Jadi sa'iq ni apa benda? Dia ada cerita dia. Sa'iq ni asal nama dia kan, setiap orang yang kena panah lintang. Cerita lah ni cerita. Orang yang dipanah kena guruh ke lintang ke kan, pang kan. Itu asal dia, umumnya begitu kan. Lama kelamaan berlakulah satu kisah, satu cerita kepada Khuwailid ibn Nufail. Jadi Khuwailid ibn Nufail ni dia suka bagi suar makanan kat orang di mana di Tihamah. Dia tengah suar makanan kat orang, bagi makanan kat inilah orang penduduk ni, tiba-tiba angin ribut mai. Bila angin ribut mai, kan padang pasir. Tiup pasir tu, tanah ni sampai masuk dalam mata dia, duduk kawan tak boleh nak celik mata, duduk dilak. Lepas tu dia maki hamun. Kalau kita bahasa Kedah, nak haram tu. Na'udzubillah. Macam-macam lah maki hamun. Arab Mesir kata apa? Ya kharabbi, ya khabar iswid. Ya ibn khinzib. Itu Arab Mesir no. Itu sabbaha. Bila dia maki-maki, tiba-tiba lintak panah dia. Kena panah halilintar ni, orang bersebut as-sa'iq. Tapi kalau nak panggil dia, kena kata ya sa'iq. Itu cerita dia. Tak ada tanpa alilam. Jadi kena buang alilam. Kalau tak ada apa, kena as-sa'iqu. Itu cerita dia. Ini dinyatakan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Al-Abdul Hamid, muhaqqiq kitab ni lah. Baik. Wa hadhihi, baik, itu contoh untuk munada. Nah, contoh yang kedua, wa hadhihi madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak buang alif lam pada alif lam lil ghalabah? Buang boleh apabila diidhafat. Baik, itu dalam bait yang ke-112. Wa hadfu al di intunadi au tudif au jib wa fi ghairihima qad tanhadif. Pada selain kedua-duanya boleh dibuang. Wa qad tuhdhafu fi ghairihima, ini maksud dia. Dan ada kalanya dihadzafkan pada selain daripada kedua-duanya, artinya selain daripada munada, daripada nida ataupun idhafat, tapi syudzuzan, syadz. Faham tak syudzuz? Syadz itu ialah mukhalifun lil qiyas biqawaid al-lughah al-arabiyyah. Dia menyalahi qiyas. Sumi'a min kalamihim, didengari daripada perkataan mereka, hadza ayyuq tali'an. Ayyuq lah. Ayat dia al-ayyuq. Tiba-tiba mereka buang. Orang Arab ni buang alif lam daripada al-ayyuq. Asalnya al-ayyuq dia buang. Tidak ada nida di situ. Tak ada pun ya ayyuq di situ. Tak ada pun idhafat di situ. Wal aslu al-ayyuq. Ayyuq ialah ayyuq ni pun ada cerita juga. Ayyuq ni makna dia aiqun. Asal kalimah aiq ni orang yang menghalang. Mu'awwiqat tu
penghalang. Kan? Maknanya ada halangan pada sesuatu benda. Antara satu benda dengan satu benda itu halangan. Artinya tujuan dia nak buat tu terhalang dengan satu benda. Jadi ayyuk ni kita boleh katalah kepada orang yang selalunya orang apa? Mu'awwiq tu apa dia makna dia? Kita kata orang cacat. Pasal apa? Dia mu'awwiq lah. Dia cacat. Bila cacat terhalang nak buat benda-benda. Nak jalan macam orang biasa. Tak boleh. Itu mu'awwiq. Jadi salihun lil-ittilaqi ala kulli mu'awwiqin li ghairihi. Jadi ayyuk ni kalau kita tengok dalam Ibn Aqil dia kata wahwasmu najmin. Ikut mana pula nama bintang. Jadi ada cerita dia. Jadi ayyuk ni asal dia ialah satu bintang yang sangat besar. Dia hampir dengan bintang Thuraya. Qariban min najmi Thuraya, dan juga hampir dengan bintang Ad-Dabran. Jadi bintang, dua bintang ini. Jadi orang Arab ni zaman dulu Sherlock dia, location dia, Google Map dia tu bintang. Dia memang pakar bab bintang. Langit dia cerah, tak kelam macam kita kerap kelam. Sebab apa? Di kawasan tropika khatulistiwa ni hujan sat-sat ribut apa semua. Dia langit dia kerap cerah. Jadi dia gunakan langit itu sebagai Google Map dia, location dia, Google Map. Dia nak Sherlock dia, share location dia. Ini bahasa orang Indonesia, Sherlock. Kan? Sebab orang Arab pada satu ketika zaman dahulu, mereka namakan ayyuk ni, kan? Sebab bintang Dabran ni, yatlubu Thuraya. Dia nak tengok Thuraya. Kan? Tiba-tiba ayyuk ni duduk tengah-tengah. Dia menghalang. Yahulu bainahu wa baina idrakiyah. Mana Dabran, lepas tu di tengah dia satu bintang, tak tahu nama apa, tapi dia menghalang. Bila dia menghalang, dinamakan ayyuk. Dia nak tengok Suraya. Sebab tu boleh buh nama anak ni. Suraya. Nama bintang yang sangat tinggi, yang sangat indah. Suraya. Bitha. Buahlah combine dengan apa-apa. Ilham Suraya ke, Fatih Suraya. Sedap ni. Apakah ambil tulis? Itu cerita dia nah. Baik. Wa huwa ismun najmin. Wa qad yakunu al-'alamu bil ghalabati aidan. Ini terkeluar daripada perbahasan awal, iaitulah dengan alif lam. Ada kalanya isim alam itu jadi ghalabah aidan juga mudhafan secara mudhaf atau secara idhafat. Kabni Umar wa ibni Abbas wa ibni Mas'ud fa innahu, maka sesungguhnya ghalaba 'alal 'abadilah. Ghalib mereka itu di atas abadilah. Abadilah betul dia? Abadilah tu. Abdullah lah, abadilah tu. Ghalaba 'alal 'abadilah. Biasa mereka itu di atas abadilah. Duna ghairihim, tanpa mereka itu, min auladihim. Selain daripada mereka itu, min auladihim, daripada anak mereka itu. Wa in kana haqquhu as-sidqa 'alaihim. Sekalipun haknya itu as-sidqa 'alaihim, lakin ghalaba 'ala haula. Kita tak scroll. Itu pentingnya technician di depan anak ni. Tetapi ghalib ke atas mereka itu hatta, sehinggalah innahu idza utliqa Ibnu Umar la yufham minhu ghaira Abdillah. Kan? Apabila diitlakkan, apabila diitlakkan dengan Ibnu Umar, adakah kita faham selain daripada Abdullah? Tak ada kan? La yufham minhu ghairu Abdillah. Tidak difahami darinya selain daripada Abdullah bin Umar. Wa kadza Ibnu Abbas. Wa kadza Ibnu Abbasin. Begitulah Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Wa hadhihi al-idhafatu, dan idhafah ini la tufariquhu, tidak boleh bercerai darinya idhafah ni. La fi nida'in wa la fi ghairihi. Mailah apapun. Kalau dalam alif lam lil ghalabah, dia boleh dibuang dengan sebab nida' dan idhafat. Adapun ghalabah dengan sebab idhafah dah. Nak buang apa lagi? Kan? La fi nida'in wala fi ghairihi nahu ya ibn Umar. Dia tetap ada. Ya ibn Umar. Ibnu Umar tu tetap
Dah kok-koklah buang ibnu ke? Tak perlu. Jadi kenapa isu ini dibawa? Sebab persamaannya ialah dari sudut maknanya menjadi, kalau al lil ghalabah idafat ibnu kepada kalimah-kalimah tadi, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, apa semua, Ibnu Mas'ud juga ada makna ghalabah. Tetapi berbeza dari sudut hukum, iaitulah alif lam lil ghalabah tidak boleh dihadaf kecuali pada dua tempat, iaitu pada ketika ni tidak ya ayyuq, tak boleh ya al ayyuq, dan juga ketika idafat. Ada tak contoh idafat tadi? Hadhi tak boleh kata dah hadhi al-madinatu Rasulillah. Itu orang tak belajar nahwu. Dia kena kata hadhihi madinatu Rasulillah. Dia menjadi idafat, mudhaf. Wala fi ghairihi nahwu ya ibn Umar. Jadi kita dah tamat bab al-mu'arif bi'al. Sekarang kita akan masuk bab al-ibtida. Masa lagi 10 minit. Setakat mana sempat? Banyak tu. Mana? Ini rajah anwa' al-alif wal lam. Lihat sendirilah. Cantik ni dia buat ni. Kalau berdasarkan pembahagian ini dibahagikan. Ini dalam kitab yang display. Kitab lain tak ada ni, tak buat. Dia panggil alif lam ma'rifah, alif lam zaidah, alif lam bil lam hasifah, alif lam lil ghalabah. Ini pembahagian yang lagi clear nampak. Di pembahagian ni kadang-kadang dia boleh dipecah macam-macam. Alif lam al-mu'arrifah ada lil ahdi. Lil ahdi ni boleh pecah lagi. Ahadil huduri, ahadil zikri, ahadil zihni. Kemudian ada alif lam al-mu'arrifah listighraq al-jinsi dan juga li ta'rif al-haqiqah. Az-zaidah pula lazimah, ghair lazimah. Lazimah fi ikhtiyar, ghair lazimah fi syi'ri, li darurati syi'ri. Cantik ini bahagi ni. Kemudian yang ketiga lilam hasifah dan juga lil ghalabah. Tapi ana lebih setuju untuk sebut lilamhil asli. Ulanglah. Baik. Al-ibtida'u. Ay hadha babun fi bayanil ibtida'. Mubtada'un Zaidun wa 'adhirun khabar. In qulta Zaidun 'adhirun man i'tadhar. Wa awwalun mubtada'un wa thani fa'ilun nafi asadin dhani. Ada yang baca fa'ilun nafi asadin dhani. Ana sedap baca fa'ilun nafi asadin dhani. Sebab apa kita baca timbulkan balik nun? Sebab ada tanwin. Bertemu dua yang berbaris sukun, iltiqa'us sakinain. Jadi tanwin tu apa dia? Sebab tu kena hafal ta'rif tu baru kita jadi hujah. Nunun sakinatun talhaqul akhiral ismi lafzan la khattan. Nun yang berbaris sukun yang berhubung di akhir kalimah hanya pada lafaz, tidak pada tulisan. Lafzan la khattan. So fa'ilun bila ada bertembung dua yang berbaris sukun, fa'ilunuk, fa'ilunir, nafi asadin dhani, ditimbul balik nun sukun, nun sakinatun. Itulah dia tanwin. Waqis wa kas tifhaminin nafi waqad. Ni satu lagi. Waqis wa kas tifhaminin nafi waqad. Tu kalau tak latih baca tu, nak baca pun susah tu. Cuba baca. Waqis wa kas tifhaminin nafi waqad. Dia nak kalut sikit kan. Waqis wa kas tifhaminin nafi waqad. Minin nafi waqad. Yajuzu nahu faizun ulur rasyad. Kak, baca tengok. Kena. Waqis wa kastifhaminin nafyu waqad. Baik, ana ulang lagi. Mubtada'un Zaidun wa 'adhirun khabar. In qulta Zaidun 'adhirun man i'tadhar. Wa awwalun mubtada'un wa thani fa'ilun nafi asadin dhani. Ada yang baca fa'ilun nafi asadin dhani. Tetap ada nun sakinah. Waqis wa kas tifhamin waqad. Sebab itu kalau kita tak timbulkan nun sakin, kita tak boleh baca. Cuba baca tengok. Fa'ilun fa'ilun tak boleh. Waqis wa kas tifhamin nafi waqad. Lari dah dia punya alignment dia.
yajuzu nahwu faizun ulur rasyad. Baik. Mubtada'un, mubtada' ialah Zaidun. Kalimah Zaid. Pada contoh, Zaidun adirun man i'tadar. Wa adirun, dan kalimah adirun pada contoh Zaidun adirun man i'tadar itu ialah khabar. Itu jadi nak abad. Ini ialah bentuk mubtada' khabar yang biasa. Mubtada' khabar. Mubtada' khabar. Lama sangat dah mengaji Jurumiyah, kali-kali ulang jumpa tu lah. SBM jumpa yang tu. Ini tak disebut lagi dah, tak dibahas lagi dah. Cuma dinyatakan dalam matan. Sebab nak compare di antara mubtada' yang bukan berbentuk itu. Mubtada'un Zaidun wa adirun khabar, in qulta Zaidun adirun man i'tadar. Andainya kamu sebut, kamu kata Zaidun adirun man i'tadar, maka Zaidun itulah mubtada', itu yang dikatakan mubtada'u Zaidun tu. Adirun itulah khabar. Kan? Habis man i'tadar i'rab jadi apa? Tahu tak? Jadi apa? Siapa kata jadi hal? Sebenarnya itu yang ana katakan tu. Dalam matan ni hebatnya mata alfiah ni, Allah Subhanallah. Dia sudah pun ada bayang-bayangan benda yang tersirat. Cuba faham baik-baik contoh itu. Zaidun mubtada, adirun khabar. Bermula Zaid itu adirun ialah orang yang apa? Orang yang azir, memberi maaf. Man i'tadara, mereka yang memaafkan. Baik, bermula Zaid itu ialah orang yang adirun, man i'tadar. Ingat, isim fa'il, isim fa'il dia beramal dengan amalan fi'il. Dia kena ada maf'ul dia ada fi'il, dia ada maf'ul dia. Jadi man i'tadar itu ialah maf'ul kepada adir. Adirun maf'ul kepada adir. Artinya bermula Zaid itu ialah orang yang memaafkan apa? Akan man i'tadara. Sedangkan dalam standard kalimah contoh asal, nak ada fa'il, nak ada maf'ul, mesti jumlah fi'liyah. Tapi dalam hal ini elemen dia akan lari. Tapi bukan isu nak adirun ini. Untuk yang mubtada' yang nanti khabar dia adalah fa'ilun sadda masadal khabar tu bukan, tapi dia sudah tunjukkan contoh. Nampak? In qulta Zaidun adirun man i'tadar, makna dia akan bawa kita keluar daripada yang biasa. Sebab apa? Kita bawa keluar daripada yang biasa sebab Al-Quran datang begitu. Al-Quran datang begitu. Cuba kita tengok. Kita pernah ke i'rab ghairil maghdubi alaihim. Rupanya dalam syair tu. Kalau kita tengok syair yang ke-38. Ghairu lahin idaka. Ghairu ma'sufin. Bait yang ke-39. Cuba tengok, scroll ke bawah sikit. Ghairu ma'sufin ala. Itu ialah contoh. Sebab itu syair zaman-zaman jahiliah ni, dia dibuat. Quran turun setelah itu nak lawan dia. Sama dengan i'rab ghairil maghdubi alaihim. Jadi macam kita katalah, poin kita belajar nahwu ni niat betul-betul nak faham makna Quran. Benda yang tersirat. Baik, kita bagi bayang-bayang dulu sebab kita takkan boleh nak selesaikan hari ni. Confirm babul tidak ni kita akan hurai dan lunyaikan pada keesokan dan hari-hari yang seterusnya. Tapi ini konsep dia, faham bagi gambaran umum dia dulu. Baik, itu satu hal. 113 bait yang ke-113. Mubtada' khabar biasa. Bait 114. Wa awwalun mubtada'un wa tsani. Dan yang awal mubtada', wa tsani fa'ilun. Dan fa'il itu wa fa'ilun
Fa'ilun ighna. Wathani, tu berhenti di situ. Wa awwalun mubtada'un wathani, awal hak awal. Ini masuk kategori yang kedua, bukan mubtada' khabar biasa. Maka dia nak bagi tahu. Kalau contoh yang ini, awalnya mubtada', wathani, yang kedua itu ialah fa'ilun. Fa'il yang ighna, aghna, terkaya. Terkaya daripada apa? Terkaya daripada mubtada'. Tak perlu lagi mubtada'. Walhal gu kepada mubtada' khabar. Maksudnya tak perlu lagi pada khabar. Kita duk belajar pangkat awal, fi'il mesti ada fa'il. Itulah yang tertanam. Mubtada' mesti ada khabar. Tapi bila tahap tinggi ni, ada mubtada' tak perlu khabar. Aghna. Nampak? Fa'ilun aghna. Dia fa'il. Yang terkayalah pada contoh fi asarin dhanin. Tu contoh tu. Contoh asarin dhanin tu. Adakah berjalan dua orang ini? Itu pendek ya. Asarin, nampak tak? Asarin isim apa? Fa'il. Sarin tu asalnya sairun, isim fa'il. Isim fa'il. Baik tu, nanti tuan-tuan dan puan akan berpegang kepada satu istilah, itulah istilah ni pegang dulu. Istilah ni. Al-i'timad 'ala an-nafi wal istifham. Dia mesti i'timad, mubtada' itu i'timad 'ala an-nafi wal istifham, barulah mubtada' tu tak perlu kepada khabar. Oh, belagak dah. Asarin mubtada', istifham. Sarin mubtada', tapi mubtada' dalam bentuk wasaf al-mu'tamid, yang berpegang ala an-nafi wal istifham. So asarin dia berpegang ala al-i'timad ala al-istifham. Lengkap tak syarat? Lengkap. Kalau begitu, dhani bukan khabar. Dia ialah fa'ilun sadda masaddal khabar. Itu dia. Tak apa. Yang ni kita cerita kemudian. Lepas tu dia kata apa? Waqis, qiyaskan kastifham seperti mana isham pada contoh asarin ni, an-nafyu juga. Kalau ada ma sarin dhani. I'rabnya sama. Waqis wa kastifhaminin nafyu waqad yajuzu nahu faizun ulur rasyad. Makanya tuan-tuan dan puan, kita sudah pun banyak terlebih ni. 3 minit kita terlebih. Kita akan berhenti di sini. Qala al-musannifu mubtada'un Zaidun wa 'adhirun khabar in qulta Zaidun 'adhirun man i'tadhar wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.